Salatu wassalamu ala asrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahu ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salasun alayya faraidin walakum tatawwu an-nahru wal witru wa rak'atay duha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpah kurnia dan izin daripada Allah kita dapat kembali menyambung pengajian kita pada malam ni. Jadi semoga kita semua sentiasa diberi kesihatan oleh Allah, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala kesilapan dan kesalahan kita. Kita diberi hidayah, memohon supaya Allah beri hidayah pada kita untuk terus nampak apa saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang baik kita nampak untuk kita laksanakan. Semoga dengan demikian kita semua digulung oleh Allah bersama-sama orang yang beriman, orang yang bertakwa di dunia, lebih lagi di hari akhirat, insya-Allah. Jadi kita masuk tajuk kita pada malam ni, kita berbicara masuk tajuk yang seterusnya, tajuk baru. Kita ambil solat sunat. Kita ambil solat sunat. Tajuk seterusnya ialah yang lepas tu dah habis dah sujud. 3 sujud, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kita dah berbicara yang lepas. Jadi kita masuk tajuk baru, iaitu paslun, satu pasal pada menyatakan solat sunat. Dia cerita tentang solat sunat. Kata bermula ibadat yang terafdal, kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah, ialah sembahyang. Paling afdal ibadat susunan dia iaitu sembahyang, iaitu sembahyang fardu. Tu sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Bila dia sebut sembahyang fardu, sembahyang sunat tu dia masuk sekali. Yang terafdal sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Ada dua di situ. Dan selepas daripada sembahyang ibadat yang terafdal ialah puasa di bulan Ramadan. Kemudian ibadat haji. Kemudian zakat. Itu susunan dia mengikut ulama' ni lah. Di atas setengah ulama' lain dia susun ibadat zakat dulu, selepas pada sembahyang, zakat, puasa dan haji. Itu ada yang kemudian lah. Tapi yang depan tu sama. Semua ulama' meletakkan ibadat yang paling afdal ialah sembahyang. Yang sembahyang paling afdal. Yang lain tu ada khilaf tentang yang mana dahulu, sama ada ibadat puasa dulu ataupun zakat dulu yang terafdal di antaranya. Dan ibadat sembahyang tu pula, sembahyang tu sangat banyak. Banyak ada ibadat selain pada sembahyang fardu tu, sembahyang sunat. Kita nak bicara sembahyang sunat. Dan ibadat sembahyang sunat tu ada berbagai. Ada berbagai sembahyang sunat. Dan segala sembahyang sunat itu yang paling afdal ialah sembahyang sunat hari raya kurban. Teratas sekali sembahyang sunat hari raya kurban. Paling tinggi sekali kedudukan akan segala sembahyang sunat. Kemudian diikuti sembahyang sunat hari raya fitrah. Kemudian hari raya fitrah, dia ikut sembahyang fitrah. Kemudian sembahyang sunat gerhana matahari. Gerhana matahari yang afdal. Kemudian sunat gerhana bulan. Kemudian sembahyang sunat istisqa, iaitu minta hujan. Yang ni sembahyang sunat yang 5 ni dia berlaku sekali-sekala lah. Tapi kita nak bahaskan sembahyang sunat yang sentiasa kita boleh buat. Iaitu kemudian daripada 5 sembahyang sunat ni, yang paling afdal sekali ialah sembahyang sunat witir yang akan kita bicara pada malam ni. Iaitu sembahyang sunat witir yang paling afdal berbanding dengan solat-solat sunat yang lain. Jikalau bertembung solat sunat, kita bangun malam, tak nak buat solat sunat mana, ada masa ada sikit je. Tahajud ke, nak buat apa ni, witir. Bertembung, solat mana nak pilih. Jadi pilihlah solat sunat witir. Kerana solat sunat witir itu antara solat sunat yang tertinggi kedudukannya, yang keafdalannya berbanding dengan solat-solat sunat yang lain. Solat sunat yang lain juga penting, tapi jikalau bertembung, jikalau nak pilih, maka pilihlah solat sunat witir. Kedudukannya afdal. Jadi yang 5 tadi dia datang sekali-sekala. Solat sunat sembahyang sunat hari raya, hari raya kurban, hari raya fitrah, tu dia setahun sekali yang tu. Tapi yang kita boleh buat sentiasa
iaitu solat sunat witir lah. Solat sunat witir. Kerana berpandu beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kemuliaan solat sunat witir ini. Antara hadis yang selalu kita baca antara berbunyi salasun. Nabi sebut salasun alayya faraidin. 3 amalan di atasku wajib. Alayya faraidin, di atasku fardu. Nabi kata salasun alayya faraidin, 3 amalan di atasku fardu, wa alaikum tatawwu, dan di atas umatku ialah sunat muakkad yang tinggi pahalanya. Yang pertama al-nahru, menyembelih kurban, yang kita cerita ibadat kurban pada bulan lepas. Yang pertama al-nahru, menyembelih kurban. Yang kedua al-witru, semai sunat witir. Ada di situ. Ada masuk dalam sunat witir. Yang ketiga warok atai duha, semaya sunat duha. 3 amalan ni Nabi kata diriku wajib. Pada diri Nabi wajib buat sembelih. Setiap tahun Nabi sembelih kurban sebab wajib pada diri dia. Setiap malam Nabi sembahyang sunat witir sebab wajib. Setiap hari Nabi sembahyang sunat duha kerana wajib. Tetapi pada umat dia sangat tinggi pahala dia. Muakkad yang besar. Muakkad tu dia banyak sunat muakkad. Tapi sunat muakkad yang 3 ni antara yang tertinggi. Jadi maksudnya setiap tahun kita boleh buat kurban. Kita kena buat kurban tu setiap tahun. Lepas tu kita kena sembahyang sunat witir tu setiap malam. Kita kena sembahyang sunat duha setiap hari. Kerana besar pahala dia. Nilai dia tadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga amalan ni. 3 amalan berkurban, menyembelih kurban. Nabi sembelih kurban, dia sembelih dekat Masjid Madinah sebab rumah dia sebelah Masjid Madinah. Menyembelih kurban depan rumah dia, depan masjid. Depan rumah dia tu ke tepi sedikit masjid dah. Jadi dia sembelih tu dua-dua lah dah, dapat depan masjid dan depan rumah dia. Nabi sembelih. Sembelih kambing 2 ekor. Nabi sembelih kambing 2 ekor pada setiap tahun. Sembelih kambing 2 ekor. Kurban. Sembelih yang pertama Nabi niat di atas diriku dan keluargaku. Sembelih kambing pertama ni untuk diri dia dan keluarga dia. Kira kurban belakang dah tu. Dan sembelih kambing yang kedua diniatnya untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat. Jadi berpandu pada hadis ni menunjukkan bahawa sembelih kurban itu boleh seekor kambing, seekor lembu kurban, seunta dan sebagainya, ramai orang. Untuk ramai orang. 7 tu untuk satu pandangan yang kita kata selalu kita dengar lah. Tapi ada hadis cerita tentang Nabi berkurban 10 orang. Seekor unta 10 orang. Fi badnin asara. Pada menyembelih seekor unta Nabi sembelih dengan 10 orang peserta. Yang 7 tu yang terkenal. Yang terkenal tu yang 7. Tak boleh maksudnya 8, 9, 10. Dan boleh seekor lembu kurban, satu kampung berkurban. Satu kampung kurban. Seekor lembu kurban. Jadi dia tak ada kemampuan. Dia pun kutip duit, kumpul, kutip duit. Lepas tu beri wakil pada seorang. Wakil pada pengusi surau. Niat untuk semuanya. Di atas diriku dan seluruh penduduk kampung ini. Sebagaimana Nabi niat. Kurban ini di atas diriku dan seluruh umat Islam. Tu luas pandangan. Kita kena ada ilmu yang luas lah baru kita boleh laksanakan satu ibadah. Tapi kalau kita ada kemampuan buat 7 orang, seekor lembu seorang diri kita tu lagi bagus lah kalau kita ada kemampuan. Kalau ada kemampuan seekor lembu 7 bahagian, seekor lembu kurban tu untuk diri kita sahaja, tu baguslah. Sekiranya tak ada kemampuan, boleh ramai pada seekor lembu kurban tadi. Terkena ada luah pandangan kita, tak kena ada luah. Tidak semestinya 7 tu. Tidak semestinya 7 tu. Jadi kat kita ni kita tak pernah dengar lah bila sebut 7 tu, terkejut bila 7 sebut 8, 10. Seekor lembu kurban tu ramai, agak terkejut lah kita kata sebab tak pernah dengar. Tapi kalau kita buka hadis Nabi, ada penerangan dalam berbagai, datang dalam berbagai sudut. Sebab ada yang tak mampu. Dia tak mampu nak berkurban. Tapi kalau kongsi ramai-ramai boleh. Katakanlah seekor lembu tu harga 4,000 contoh. Lepas tu pakat keluar RM100, RM200 seorang, cukup. RM100 seorang cukup RM1,000. RM100 cukup pula RM1,000. Kutip pula RM100 seorang cukup lagi RM1,000. RM4,000 boleh buat. Kalau tidak dia tak ada kemampuan. Ada satu surau tu saya pergi ceramah. Saya pergi ceramah di surau tersebut masa tu tahun 2017. Lepas tu 18-19 sampai ke hari ni lah. Bermula tahun 2017 lagi ceramah.
dia kata surau kami ustaz tak pernah buat kurban. Penduduk ada. Ada balik dah, tak ada sebahagian balik kampung, sebahagian tak balik. Kurban tak pernah buat. Lama dah sah. Lama dah tak buat kurban. Oh, sedih lah. Kita dengar sedih lah. Kata Allahu Akbar. Kambing pun kami tak mampu. Saya tanya pengusi kata dia contoh dia nak buat lembu kurban, dia masuk WhatsApp group, dia tulis seekor lembu kurban akan sembelih di taman ini, di tempat dia tu. Dia pun masuk, dia tubuh nama dia satu bahagian. Lepas tu dia cari dapatlah kawan dia seorang, dia dua, dia pun post. Sebulan nak kurban dia hantar. Dia hantar mula-mula 2 bulan sebelum tiba masa. Lepas tu sebulan. Lepas tu ada 2 minggu. Lalah kali tak ada. Tinggal 2 orang tu je. Tak buatlah dia kata. Setiap tahun dia post dalam grup tu, tak ada seorang pun masuk. Hanya 2 orang saja dia dengan seorang AJK lagi. Setiap tahun tak buat. Lepas tu saya sumbang seekor kambing. Beli kambing, seekor kambing. Saya beritahulah saya nak sumbang kambing berserta dengan sahabat-sahabat lah, kita kutip duit. Seekor kambing tu 1,500, 1,000 lebih lah kita kutip dapat dengan kawan-kawan. Lepas tu hantar duit dekat dia lah, nak seekor kambing saya nak bagi pada surau tersebut. Jadi lepas tu saya cuba tanyakan kawan di surau-surau lain siapa nak beri sumbangan. Tiba-tiba ramai nak beri sumbangan, pakat bagi RM1 seorang dapat RM4,000. Saya telefon dekat pengurusi surau, ubah seekor kambing kepada seekor lembu kurban. Bersyukur dia. Dia kata turun ustaz seramai-ramainya. Terkejut dia, sangat ramai turun. Lepas tu ada jemaah lain lah, kawasan yang datang tu tahun depan kami nak sumbang seekor lembu kurban. Tahun depan dapat 2. Saya beri 1, orang lain beri 1. Tahun satu lagi nak beri lagi. Ada orang nak beli pula 2. Lepas tu kita cari 1, dah jadi 3. Dah 3 lembu kurban dah. Tahun 2018, 19. Dah naik, setiap tahun naik. Alhamdulillah, akhirnya dapat 6 ekor di surau tersebut. Dapat lembu kurban 6 ekor dapat akhirnya. Jadi kerana tidak ada kemampuan, kerana duduk tu kawasan rumah flat semualah. Rumah flat antara rumah flat yang paling murah lah kawasan dia, kawasan tu. Sini kenal lah kalau kita cerita kawasan mana, tak tahu jauh lah daripada sini. Saya daripada Bandar Baru Bangi masuk kawasan Kajang, nak mari sini, bertemulah surau tersebut. Kuliah pun 6 bulan sekali kuliah. Seorang saya saja. Saya seorang saja kuliah di surau dia. Setahun tu dia panggil saya sekali atau 2 kali. Tu pun banyak dah. Panggil 2 kali ni atau banyak dah ustaz. Oh no, 2 kali banyak dah. 2 kali setahun dia panggil saya, banyak dia kata. Kata Allah beratnya. Orang lain ada tak? Tak ada ustaz. Tak ada, penceramah lain tak ada. Ustaz aja. Tu pun kami panggil ustaz dia setahun 2 kali gitu je lah. Tu pun dia kira banyak ustaz dia tu. Allah atau teruk jugalah. Lepas tu surau tu masih lagi dengan papan dan kayu. Di sinilah kawasan kita ni juga, tak apa jauh ke sinilah. Jadi saya pergi hari tu agak hujan. Nak jadi tok imam sembahyang ni. Nak takbir tu Kolkatu sekeliling sedaluh imam. Binatang terbang ni. Nak cerita kata dinding tu bocor. Dinding apa semua, cermin aku semua bocor. Kawasan dia penuh Kolkatu. Sudah tak nak sembahyang macam mana ni? Tu keadaan dia punya kesusahan lah kita kata. Kesusahan pada surau tersebut. Surau tu duduk tepi sungai. Sungai tu air tak ada lah. Sungai tu besar lah. Air tak ada. Lepas tu ada semok hutan jugalah. Ada hutan agak semok. Ada surau tu duduk tepi. Lepas tu kita nak pergi ceramah. Sampai tu dah gelap lah maghrib ni. Tak ada orang. Setiap kali pergi tak ada orang. Tu surau ni. Dia kata ustaz kena ceramah hari Khamis malam Jumaat. Sebab hari Khamis malam Jumaat tu di surau ni kita baca Yasin. Lepas tu kita buat jamuan, jemaah datang. Hari lain tak ada, kita tak datang. Datang hari ni je. Tu dia kena azan baru orang mari. Azan baru datang. Kalau tak azan tak datang. Tak azan dulu lah. Datang tu kita gelak buku elektrik apa semua azan. Bila azan jemaah pun datanglah. Datang sembahyang apa semua. Lepas sembahyang sunat tu, datanglah bolehlah satu sah bolehlah, dalam sah dia kecil dalam 10 orang ke 8 orang macam tu. Surau kecil daripada surau ni lah. Lelaki perempuan pun kecil dia besar ni je lah. Besar yang ibu ni. Lepas tu belakang tu ada untuk wanita sikit, yang ni sikit ni. Lepas sembahyang sunat, lepas doa, lepas sembahyang doa, saya jadi mana doa. Lepas doa tu habis semua turun. Saya nak ngajar kitab ni. Tak sembahyang sunat apa semua turun. Turun pergi bersembang kat bawah tu minum.
jemaah dia. Dah adalah sikit, lepas tu tak nak degil pula. Dah lah sikit jemaah dia turun. Saya ke sembahyang sunat seorang saya. Aduh, sebab sudah hijau aku nak ceramah macam mana ni? Mai sunat seorang. Meja dia akak siap macam ni lah. Meja dah ada siap-siap dah. Meja ada dah kata ni. Oh, sudah hijau nak ceramah ke mana orang tak ada. Mai sunat lepas maghrib seorang. Datang jemaah tu datang dalam 8 orang. Gitulah 10 tak sampai siasa. 8 orang. Turun semua di bawah. Minum air buat dia minum dulu buat kita. Sunat tak sembahyang. Mai minum buat dia. Minum apa semua. Lepas tu macam mana nak ngajar ni? Kita selepas kita sembahyang sunat, jemaah tak ada dalam surau. Kalau ada seorang dua orang, okey dah. Tak ada jemaah dalam surau. Cuma ceramah macam mana. Meja dah dah. Kita ada macam ni dah. Nak ceramah tu. Kita pun bangunlah naik atas dekat ceramah apa buka sikit-sikit mic buat minum air. Lambat sikit lah. Lambat assalamualaikum tu dah naik. Buat assalamualaikum tu naik. Baru naik. Duduk sebelum ustaz ceramah lah patutnya. Salam baru nak patut dah tak ada penceramah pun. Penceramah lari tak nak. Penceramah tak nak rupanya. Penceramah kata berat ni surau ni dia kata. Sampai tapi dia dengar lah, baguslah bila kita ceramah tu dia dengar sampai habis apa semualah. Cuma masa dia tu penting untuk minum air tu. Walaupun di antara kita sembahyang sunat dia turun minum air dekat tempat moral dia tu. Boleh hisap rokok sebatang, boleh minum air. Ustaz main sunat lagi main sunat lagi. Tak habis lagi tu. Kita minum air dulu buat kita. Lambat lagi dia tanya ustaz lepas main sunat baru ceramah. Patutnya marilah. Lama-lama adalah seorang tu sakit gaul, tak takut duduk atas kursi. Tak boleh turunlah dia. Mujur kata. Mujur ada dia ni seorang. Bolehlah juga aku ceramah seorang. Buka meja ada seorang atas kursi. Kata kan pakcik tak turun minum air. Dan saya sakit lutut lah ustaz. Kita umur dah tua dah. Mujurlah ada kursi tak apa dah. Ada dia seorang bolehlah. Mula majlis awal sikit. Bila berceramah assalamualaikum naik. Tu dia antara kita kata tak ada disiplin lah jugalah, kita kena usaha lah tu. Kalau kita ada kuliah sembahyang datang jemaah hidup, insya-Allah ada pertolongan daripada Allah. Pertolongan Allah tu ada. Sebagai hidayah akan diberi kepada orang yang nak. Orang tu nak hidayah beri. Ni dah tak nak hidayah nak beri ke mana? Kita tak nak. Katakan orang tu pemalas, tak nak sembahyang, tak nak datang surau, tak nak berdoa, tak nak memohon. Jadi hidayah tak ada kat dia. Hidayah akan sampai kepada orang yang nak, orang yang minta. Sebab itulah surau tak ada nak buat kurban pun tak boleh, nak buat program ceramah pun tak boleh, kerana di kalangan kita tidak ada usaha berdoa dan memohon minta. Nak tu tak ada. Di kalangan kita tidak ada. Dia kata dulu ada, tapi dah meninggal. Orang yang selalu jadi imam dah tua, dah meninggal. Orang yang selalu azan dah meninggal. Dah tak ada orang lah, makin tak ada orang. Lepas tu dia jumpa saya berapa bulan yang lalu, kuliah tak ada lagi lah. Dia kata ustaz, yang duduk atas kursi yang ustaz jumpa, yang selalu ustaz pergi tu, ustaz ceramah tu dah meninggal dah ustaz. Sudah kata meninggal dah dia ni. Nak pergi ceramah lagi mana aku kali ni? Orang kita, orang baik yang kita dah meninggal, yang menjadi orang panggil pelunggu, yang menjadi untuk kita ceramah, dia datang. Dia kata ustaz yang selalu ada kat surau tu lah, yang pakcik yang sakit lutut semua tu, yang tua-tua tu dah meninggal dah dekat surau kami. Dia dah tak ada, dia kata. Jadi mudah-mudahan kita ambil lah yang terbaik, kerana hidayah Allah akan datang kepada orang yang nak. Dia memohon, dia usaha tu ada. Dia katakanlah dia nak dapat duit, nak dapat sumbangan, nak suruh kehidupannya lebih baik. Dia doa dengan Allah, dia berusaha bekerja rajin, Allah akan beri pada dia. Ni bekerja pun malas. Lepas tu dia beritahu ada beberapa orang asnah datang jumpa saya. Dia kata ustaz, kami nak bayar rumah sewa dah 3 bulan tak bayar rumah sewa. Lepas tu adalah kereta Proton Saga beli dululah. Dia kata yang buruk-buruk tak ada bayar bulan-bulan, RM300 tak bayar dah 3 bulan dah ustaz. Rumah sewa pun 600 bulan tak bayar 3 bulan dah. Boleh dah ustaz tolonglah cari-cari sumbangan dengan kawan-kawan ustaz. Kita pun tolonglah dia. Bila tolong tu, dia siasat-siasat tanya, rupanya usaha tu tak kuat, malas rupanya. Dia jual nasi lemak tepi jalan, kadang-kadang buka, kadang-kadang tak buka. Lepas tu balik kampung tu sentiasa orang Kelantan balik tak berhenti, duit habis lah. Sentiasa balik ke kampung, duit habis. Di situ usaha dan ikhtiar daripada kita tidak ada. Jadi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak datang. Di situ. Jadi kita Nabi SAW berkurban setiap tahun. Berkurban setiap tahun, dan berkurban itu kambing. Jadi kurban kambing ni sunnah. Berkurban dengan kambing itu sunnah. Dan Nabi pernah berkurban sekali dengan lembu ketika ibadah
pergi ke Mekah melaksanakan umrah, sampai dekat Hudaibiyah, orang Mekah tahan, tak bagi masuk. Tak bagi masuk buat ibadat haji dan umrah. Jadi berada di Hudaibiyah ketika tu pada bulan haji, bulan Nabi pun sembelih lembu dan sembelih unta. Kerana bawa lembu dan unta, baqaratun wal badanatun, membawa unta dan lembu, dan disembelih Nabi pada tahun ke-6 Hudaibiyah. Tahun lain semuanya sembelih kurban Nabi ialah dengan kambing, menyembelih kambing di hadapan rumahnya. Jadi kambing tu sunnah, sembelih kambing tu sunnah. Sambung lagi, dan sabda Nabi SAW tentang kelebihan sembahyang sunat witir. Innallaha maddakum bisalatin hiya khairul lakum min humurin na'am wa hiya witrun. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanugerahkan kamu dengan satu sembahyang. Allah anugerahkan kepada umat Islam, Nabi sebut, akan satu solat yang mulia. Solat ni, solat yang yang Allah anugerah ni, khairul lakum min humrin na'am, lebih baik daripada engkau sedekahkan beberapa ekor unta yang gemuk yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahia witrun, ia ialah sembahyang sunat witir. Sunat witir ni afdal dia, pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah beberapa ekor unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan unta yang baik, unta yang gemuk, unta yang berharga mahal, kita sedekah di jalan Allah, besar sembahyang sunat witir lagi. Pahala sunat witir tu besar. Tu. Jadi sunat witir itu masanya berada selepas solat sunat Isyak sehingga sembahyang subuh. Panjang masanya, boleh pilih waktu mana yang kita nak. Daripada lepas sunat Isyak, fima bainal Isyak ilal fajrin. Sunat witir itu berada di antara lepas sembahyang Isyak, lepas sembahyang sunat Isyak sehingga subuh. Pilih waktu mana yang kamu nak. Pilih waktu mana yang kamu suka. Kalau boleh lepas sembahyang sunat Isyak lah. Lepas Isyak, lepas sembahyang sunat Isyak. Sembahyang Isyak dengan sembahyang sunat Isyak, dia kena duduk terdekat. Nanti tajuk depan, nanti tajuk solat sunat selepas Isyak ni akan datang ada. Solat sunat kapit perdu. Lepas tajuk ni akan datang tajuk rawatib, solat sunat rawatib. Jadi solat sunat rawatib itu mesti berada selepas sembahyang perdu. Contoh nak sembahyang sunat witir, mesti lepas sembahyang sunat ba'diyah Isyak dulu. Yang lain pun sama, tidak boleh diselangi dengan yang lain kemudian sembahyang sunat Isyak, tak boleh. Macam tu. Contoh, lepas sembahyang sunat Isyak, sembahyang sunat witir. Contoh, tak boleh. Tak boleh lah lepas sembahyang sunat witir nak buat solat sunat Isyak. Jadi solat sunat Isyak dia jadi duduk tempat orang lain. Sedangkan dia mesti rapat dengan sembahyang sunat Isyak. Contoh lagi yang paling dekat, sembahyang sunat hajat. Lepas sembahyang Isyak, selepas berdoa bangun sembahyang sunat Isyak, sembahyang sunat hajat tak boleh. Sunat hajat, buat pengumuman, ada kawan kita sakit di hospital. Ada 2 malam lepas saya ceramah di satu surau tu, dia buat pengumuman saudara dia sakit dekat hospital, jadi kita nak buat solat hajat selepas sembahyang Isyak. Tu tak boleh tu. Selepas sembahyang Isyak solat hajat, lepas solat hajat solat sunat Isyak. Salah lah. Dia ada mualat, maksudnya lepas Isyak terus solat sunat Isyak. Kalau kita niat sembahyang sunat tu, sembahyang sunat tu nama dia solat sunat dekat dengan Isyak tu sendiri. Nama sembahyang sunat tu kapit perdu. Sembahyang sunat selepas Zuhur, sembahyang sunat selepas Maghrib, sembahyang sunat selepas Isyak, ba'da zuhrin, selepas solat Isyak main lalu dia. Main lalu selalu lagu mana? Sembahyang hajat dulu. Sembahyang hajat dulu. Tahlil dulu. Tahlil salah jugalah tu. Tahlil. Jadi nak tahlil lepas sembahyang sunat Isyak baru tahlil. Jangan tahlil lepas Isyak. Lepas Isyak baca wirid yang ringkas. Jangan panjang wirid tu. Baca doa ringkas. Kita jadi tok imam, doa ringkas, wirid ringkas. Sebab apa? Sebab nak sembahyang sunat lepas ni. Kalau wirid panjang, doa panjang, sembahyang sunat dia dah habis lah. Waktu dia habis dah. Kerana jarak dengan sembahyang Isyak sangat jauh. Lepas beri salam, wirid Nabi ringkas je. Kita dah cerita itu kan, wirid Nabi.
Nabi baca wirid selepas sembahyang isyak, selepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang isyak. Wirid Nabi tu pendek. Pendek wirid Nabi. Kalau nak panjang, wirid lepas subuh, wirid lepas asar, panjang. Dalam ayat sebut wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Berwiridlah dengan panjang pada selepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar. Kerana tak ada solat sunat. Lepas zuhur tak boleh, kerana ada solat sunat. Lepas maghrib tak boleh, ada solat sunat. Lepas isyak tak boleh. Solat sunat tu pula solat sunat nama, solat sunat waktu, solat sunat zuhur nama dia. Solat sunat maghrib, solat sunat isyak. Pala ke mana diselangi dengan yang lain? Nyo mari baca wirid lepas sembahyang panjang, baca doa panjang, boleh lagi lah kita kata. Yang kita rasa tak bolehnya, nyo tahlil pula. Tahlil tu salah. Tahlil lepas sembahyang isyak tak boleh. Lepas tu ataupun hari lain sembahyang hajat. Minta semua sembahyang hajat, lepas sembahyang isyak sembahyang hajat belaka. Bangun sembahyang hajat selepas isyak. Lepas sembahyang hajat, sembahyang sunat isyak pula. Lagu mana lagu tu? Lepas sembahyang hajat, mai sunat isyak pula. Sunat isyak duduk belakang. Ada satu kesilapan. Ada setengah surau baca surah Ar-Rahman lagilah. Baca surah Ar-Rahman. Lepas baca doa sembahyang isyak, bagi nota surah Ar-Rahman. Oh, dia kata kita tengok surau lain buat. Bagus. Kita buat juga di surau kita. Habis surau dah buat. Dulu dekat Semenyih ni tak ada. Saya ngajar banyak surau tak ada. Sekarang ni habis surau dah. Surau dekat Semenyih ni dah buat. Dekat Bandar Baru Bangi dah hampir semua surau dah. Bandar Baru Bangi, dekat kawasan Kajang Utama, Kajang Bukit Mewah, habis semua surau dah. Kita pergi ceramah, sembahyang lepas tu sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, Tok Imam baca wirid. Lepas baca wirid, ada orang bagi nota surah Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman. Lepas wirid, itu boleh dikatakan putus mualat untuk sembahyang sunat isyak. Dah sangat jauh ketinggalan duduk sana tu. Jadi maya hajat lepas sembahyang sunat isyak, sembahyang witir lepas sembahyang sunat isyak, wirid tahlil lepas sembahyang sunat isyak, buat apa saja program lepas sembahyang sunat isyak. Tu dia kata kalau buat lepas sembahyang sunat isyak, ustaz, orang balik lah, tak ada orang lah. Sembahyang hajat, assalamualaikum, sembahyang hajat kita lepas sembahyang isyak, dan selepas sembahyang sunat isyak kita akan buat sembahyang hajat. Tak ada orang ustaz, sembahyang sunat hajat. Kita akan tahlil lepas sembahyang sunat, dah pergi merata, datang balik, kita akan tahlil. Tak ada tu ustaz, lepas sembahyang isyak balik dia. Kita dah tengah sembahyang sunat tu balik dah sebahagian. Dia tak boleh buat ustaz, payuh tu nak buat. Dia kata gitu, payuh. Tapi saya rasa sebab kita ada ajar jemaah kita dengan macam tu. Tapi kalau kita ubah, saya rasa boleh buat. Sebab saya duduk dekat kampung dulu, lepas sembahyang sunat isyak baru tahlil. Lepas sembahyang sunat isyak baru buat sembahyang hajat. Dekat kampung dululah. Tapi sekarang ni saya balik kat kampung pun jadi macam sini juga. Saya ada puji macam ni kat kampung kita tu. Balik-balik supo juga kata. Ya Allah ya Tuhanku, supo juga. Saya dulu ceramah tentang makan. Dia ambil contoh kat kampung lah. Kata kat kampung makanannya bagus. Dia ikut cara Rasulullah. Dia buat bulatan. Dia buat hidang. Buat hidang dia letak sini di tengah-tengah tu. Lauk, gulai lembu, gulai duduk setengah. Lepas tu ada dengan sambar, ada lah sekeliling. Duduk 5 orang. Makan. Itu harus Rasulullah ajar. Makanlah kamu dalam satu hidangan. Dan bersentuhan tangan di kalangan kamu. Bagus kata kat kampung. Kita hanya ceramah. Mula-mulanya tak tahu dan tak tengok. Dia main tengok kat sini. Di sini jamuan makan buffet. Tak boleh. Oh, kita marah buffet. Tak boleh. Ambil lepas tu berselerok. Nabi suruh kita duduk dekat, kita berselerok buffet ni. Lepas tu Nabi suruh nak ambil ulam ke, nak cicah budu ke apa, bersentuhan tangan. Bagus. Bersentuhan tangan. Bersentuhan tangan mereka ketika sedang makan. Bersentuhan tangan ketika bersalam. Dia sentiasa melihat kawan-kawan dia. Sehingga sahabat ada yang terpotong jarinya, ada terpotong tangannya ketika perang Uhud. Apabila perperangan dah habis, sahabat lain datang. Mereka tahu ini jari siapa. Mereka tahu ini tangan siapa. Kerana rapat dan selalu bersentuhan di kalangan mereka. Kita buffet. Masing-masing. Ikut kamu lah, aku nak balik cepat. Masing-masing makan dekat pegang pinggan plastik satu. Pinggan kaca tak ada dah. Senang ustaz buat pinggan plastik. Makan tahu buah tu.
Tak ada payah basuh pinggang. Pakai pinggan plastik, orang pakai buang, lepas tu ambil masing-masing, makan masing-masing. Ni kita ceramah. Kita tengok di kampung saya ni. Saya balik-balik macam ni juga. Kampung saya, ya Allah ya Tuhan aku, seluruh habis dah. Kat Kelantan habis. Makan buffet belaka di Kelantan. Buat solat hajat lepas sembahyang Isyak, buat selalu solat hajat. Kata dulu saya rasa solat hajat. Oh tu zaman ayah Wen tu ustaz dah meninggal dah. Zaman tu ayah tu, zaman ayah Allah dah meninggal dah, semua tak ada dah. Sekarang ni kalau kita orang muda-muda, kita pergi tiru di KL. Kita datang melawat anak kita. Orang KL buat macam ni. Bagus kita kata. Orang KL makan dalam buffet dalam kertas. Masing-masing. Senang macam ni. Bila makan terus buang. Tak ada payah pinggan banyak. Bagus KL. Dia tiru KL buat dekat kampung. Sembahyang hajat lepas solat. Sembahyang hajat terus orang KL. Ini bagus dia kata. Kita kat kita tak boleh ni lama. Sembahyang sunat apa ni kapit perdu lah. Kena tunggu solat hajat lama. KL bagus buat dia semua segera. Kita mari Kuala Lumpur, kita mari Selangor. Mereka buat macam ni. Kita kena tiru di kampung kita. Saya ni dia ceramah kata kampung bagus ni kita. Rupanya zaman 80-an. Waktu saya ceramah tu. Zaman 80-an rupanya. Zaman 90-an tu ustaz, tu zaman lama tak ada dah sekarang ni. Tempat kita semacam sama dalam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur macam mana? Macam tu dah tempat kita ustaz. Kuala Lumpur ada telefon, kita ada telefon. Dia hebat, kita hebat sama ustaz. Oh saya duk ceramah kata kampung masih lagi ada. Lepas solat hajatnya lepas solat Isyak dulu. Tak ada ustaz. Lepas tu makan hidangan, bersentuhan tangan, mereka rapat, gotong royong. Tak ada ustaz gotong royong. Catering belaka dah. Ya Allah ya Tuhan, tak ada gotong royong dah. Oh Allah, sampai bila lagi ustaz ni? Marah saya kena marah. Sebab kita balik kita tidak pergi lah gotong royong. Kita balik lewat apa, kita duduk rehat kat rumah kita, bila ada kenduri kita pergi makan. Kita ingat gotong royong. Mana ada gotong royong ustaz? Catering belaka dah. Di kat kampung pun bijak macam KL. Allahu Akbar. Jadi susah juga kalau kita buat pergi je lah. Salat ajak lah. Jadi daripada tak buat langsung, mudah-mudahan solat sunat Isyak kita diterima. Gitu je lah. Dah kita beri penerangan pun susah juga. Masyarakat tu dah berubah. Kalau berubah ke arah baik tak apa. Berubah ke arah kita kata putus mualat. Dan terbaru ni ada satu masjid, ada satu surau yang buat Jumaat. Dia buat Jumaat di kawasan Kajang sana. Jadi Jumaat dia, sebelum ni saya beri ceramah, saya beritahu mesti ada mualat. Selepas baca khutbah, kena sembahyang Jumaat tu dengan segera. Lepas dia baca khutbah, ketika dia duduk atas mimbar, jadi Bilal tu kena iqamat sebelum imam turun, syarat dia. Habis saja khutbah, Bilal iqamat. Habis saja iqamat, imam duduk dekat sampai di sejadah. Jangan tunggu. Kita beri penerangan lah beberapa surau dekat Kajang sana. Jadi dia tak ikut. Saya beri penerangan tu dia tak ikut. Contoh, dia buat bangunan yang baru. Lepas tu sini dia baca khutbah sini. Bila habis baca khutbah, tok imam tu jalan pergi sembahyang dekat bangunan lain. Jadi tok imam tu salah lah tu. Dia kena baca khutbah di situ. Jadi tok imam di situ. Tak apa lagi. Dan kesalahan yang terbaru, saya pergi ceramah bulan lepas, jemaah beritahu saya, dia kata tak sebut ittaqullah di dalam khutbah dia. Nanti kita ajar sini ada tajuk solat Jumaat akan datang ada. Mesti wajib kena ada alhamdulillah, wajib ada selawat, wajib ada ittaqullah, wajib kena baca ayat Al-Quran, wajib kena doa kepada kaum muslimin dan muslimat. Dalam khutbah Jumaat mesti ada 5. Tu ada 5. Jadi yang ittaqullah tu wajib kena sebut. Tak boleh sebut takut olehmu kepada Allah, tak boleh. Kena sebut ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi surau dia tak baca ittaqullah ketika baca khutbah. Tu pada batal lah khutbah tu. Dan surau tersebut juga putus mualat. Lepas baca khutbah, tok imam berjalan jauh untuk menjadi imam. Tu tak boleh. Lepas baca khutbah, kena sembahyang dengan segera. Seperti sembahyang 5 waktu. Lepas saja iqamat, tok imam kena takbir sembahyang fardu dengan segera. Qamat habis je kena takbir. Tak boleh dah kata betulkan sah, tak boleh. Tak boleh dah yang lain. Jadi dia kena ready sebelum iqamat. Jadi sebelum iqamat pakai mic dah dekat kepala apa semua, tok imam dah ada. Tok imam dah ada atas sejadah, sah dah ready,
iqamat. Dia tidak boleh selepas iqamat baru nak cari imam, selepas iqamat baru nak pakai, selepas iqamat baru nak sebut betulkan saf, selepas iqamat baru nak penuhkan saf. Tak boleh. Jadi Nabi suruh betulkan saf, penuhkan saf sebelum iqamat. Nabi ambil pedang dia, garis pedang, duduk atas saf semua biar sama. Tu berdiri semua. Bila Nabi dah berdiri dekat sejadah, Nabi kata, iqamat wahai Bilal. Jadi iqamat itu masuk dengan disuruh oleh imam. Itu syarat dia. Syarat masuknya waktu iqamat disuruh oleh imam. Bukan Bilal tu iqamat masuk waktu iqamat kerana Bilal iqamat, bukan. Masuk waktu iqamat kerana jam telah menunjukkan 10 minit, bukan. Masuknya waktu iqamat kerana mendapat keizinan daripada imam. Itu syarat dia. Imam izin dia baru boleh masuk iqamat tadi. Masuknya waktu sembahyang 5 waktu kerana gelicirnya matahari waktu zuhur. Kalau waktu asar kerana bayang-bayang dia lebih. Waktu maghrib ada waktu kemerahan. Waktu isyak merah dah hilang, waktu tu gelap. Waktu subuh merah tu keluar. Masuk waktu kerana pergerakan matahari, kedudukan dia. Masuknya waktu iqamat kerana disuruh oleh imam, kerana mendapat keizinan imam, kerana mendapat keredaan, persetujuan daripada imam, baru masuknya iqamat. Bukan masuk iqamat kerana dah cukup 10 minit, bukan. Masuk iqamat kerana bila nak iqamat, bukan. Kerana disuruh oleh Tok Imam. Dia kira 10 minit. 10 minit, persetujuan ramai. Mana boleh persetujuan ramai? Itu syarat tak betul. Syaratnya ialah Tok Imam. Tok Imam tak bersedia lagi. Tok Imam kata, saya nak pergi tandah dulu. Tak sedia lagi. Tok Imam masih tak sedia lagi. Tok Imam kata, saya baru mari. Saya nak sembahyang sunat dulu. Kena beri peluang pada dia sembahyang sunat dulu. Tok Imam tu besar. Sehingga sekarang ni Tok Imam jadi kecil. Beberapa surah saya pergi, Tok Imam saya sembahyang sunat dah nak habis lah. Kita kata Tok Imam baru mari. Semua dia sembahyang sunat lagi, tapi Tok Imam tu sunat dia terlewat. Dia sembahyang Allahu Akbar. Jadi jemaah mulai dah siap. Bila pun dah siap, jam dah tunjuk 10 minit, ting, qamat olehmu. Tok Imam sembahyang tak habis lagi. Tak kira kamu Tok Imam, tak ada besar lah nilai kamu. Tok Imam cepat ni, baru dah at-tahiyah. Baru nak mula at-tahiyah. Tok Bilal bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Imam kata, sudah, aku dah at-tahiyah. Tok Imam dia kata, kamu tak ada nilai. Tak besar, ni besar. Jam menunjukkan 10 minit. Ikut kamu lah kamu lewat. Tok Imam tak ada nilai. Sedangkan masuknya waktu kerana keizinan imam. Allahu Akbar. Bila kata tak cara lah kamu, aku kena kira ni waktu jam ni. Jam menunjukkan 10 minit dah cukup. Mu mari lewat ikut kamu lah. Gini dah tahiyatul mubarakatuh salawat. Kau mak habis semayang Tok Imam habis. Allah mujur. Letih gini Tok Imam. Allah, dia kata, berat sungguhlah aku hari ni, tak sangka. Ingat tu bila, tunggulah dulu, boleh seminit kau. Tak boleh, 10 minit telah menunjukkan waktu dah cukup. Saya tepat masuk. Main-main dengan Tok Bilal dia. Cukup masuk. Tapi kadang-kadang tak boleh marah Tok Bilal juga. Kalau Tok Bilal tak bangun lagi, dia suruh makmu kata, Tok Bilal, ikut mak. Habis jam tunjuk tu. Lekor buat apa benda ni. Jam dah menunjukkan dah cukup. Ikut mak sekarang. Komat. Tok Bilal tak nak bangun lah tengok. Ada lagi orang ada atahiyah. Ada lagi Tok Imam tak siap. Tak nak lah dia. Tapi dia kena marah pula pada jemaah lain. Jadi tak boleh marah kata Tok Bilal juga kalau macam tu. Kita ingat Tok Bilal salah. Tok Bilal kata, tak, saya terlewat sikit. Saya kena marah dah sebelum ni. Saya kena marah dah sebelum ni. Allahu Akbar. Kalau kita letak 10 minit, mungkin kita berdosa. Sebab Nabi kata, setiap waktu tak sama iqamatnya. Kalau waktu zuhur, luaskan olehmu waktunya. Baru iqamat, kena panjang. Lepas azan, jangan kamu qamat dengan segera. Sembahyangnya banyak. Selepas sembahyang zuhur, selepas azan zuhur, sebelum sembahyang, Nabi suruh kita sembahyang bangun banyak kali. Sembahyang 2 rakaat, bangun pula sembahyang 2 rakaat. Waktunya luas, bukan 10 minit. Pergi sampai 15 minit. Jadi kalau kita letak 10 minit, salah kita. Sembahyang asar, panjang waktunya. Selepas azan, luas, Nabi suruh luas masanya. Bukan 10 minit. Paling kurang 15 minit waktu asar. Sebelum asar, selepas azan asar, sebelum nak sembahyang asar, paling kurang 15 minit. Nanti kita baca hadis Nabi. Terbawa lepas ni. Selepas sembahyang zuhur, lepas azan zuhur, nak sembahyang zuhur 15 minit. Kalau maghrib, cepat. Nabi suruh cepat. Sembahyang isyak, tak ada langsung. Main isyak lepas daripada azan, iqamat selalu. Main isyak Nabi tak buat.
Solat sunat Isyak. Jumaat tak ada. Lepas azan Jumaat, terus Nabi baca khutbah. Tidak ada solat sunat. Solat sunat Isyak, solat sunat Jumaat tidak ada. Subuh Nabi kata panjangkan sedikit. Panjangkan sedikit. Tapi bawah daripada Zuhur. Panjang daripada Maghrib dan Isyak. Lepas azan subuh, jangan terus iqamat. 10 minit tak boleh. Kena 12 minit. Kalau biasa 10 minit, subuh kena 12 minit. Zuhur kena 15 minit. Kenapa Nabi kata panjangkan sembahyang sunatmu pada sembahyang sunat subuh, panjangkan azanmu pada sembahyang subuh, sembahyang azan subuh, kerana jemaah dan rakan-rakan dan sahabat dan orang-orang awam, jemaah yang ada di kawasan itu, mereka ada yang sedang tidur, ada yang baru bangun, ada yang berada di tandas buang hadas kecil, ada yang berjimuk, mereka nak mandi junub. Panjangkan olehmu sedikit masanya, beri peluang pada dia. Jangan 10 minit, ada lagi tu. Ada jiran kamu, kawan-kawan sedang ada yang berjimuk, mereka nak kena mandi junub, panjangkan sedikit masanya. Subuh tak boleh azan awal, tak boleh iqamah awal subuh. Tak boleh iqamah awal. Dan kalaulah azan, Nabi kata panjangkan azanmu. Azan tu panjang. Bila dia dengar azan, dia bangun, masa tak ada. Luas masa dia. Tapi kalau azan Maghrib, azan Isyak, itu dia suruh pendek. Azan tu pendek. Azan tu kalau kita belajar bab azan, dia ada nada dia. Dia ada panggilan dia. Azan macam ni, ada panggilan, ada nama nada dia. Orang yang belajar taranum dia tahulah. Kalau kita kait dengan lagu taranum, kita gunalah lagu Sabah, lagu biasa-biasa bayati untuk azan Maghrib Isyak. Tapi kalau untuk azan subuh, kita ambil lagu yang panjang. Guna lagu tu panjang. Kerana memberi peluang kepada sahabat kita yang mana mereka sedang tidur nak bangun, mereka duduk dalam tandas dan sebagainya. Ni tak kira 10 minit belakang. Tak kira, senang. Tak boleh kau ubah. Dah ubah payuh lah ustaz, dia set siap dah. 10 minit. Ubahlah 12 minit sembahyang subuh, 15 sembahyang zuhur, 10 minit sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Tak boleh ke? Tak boleh ustaz, dia set 10 belakang. Kalau nak 15 belakang. Payuh lah lagu tu. Kalau lagu tu atas tolak asur lah. Tu. Janganlah cepat sangat iqamat pada sembahyang subuh. Jangan iqamat cepat sangat pada sembahyang zuhur dan asar. Kena ada. Dan jangan cepat iqamat kalaulah imam masih lagi duduk at-tahiyah dan sebagainya. Tu dia. Tok Imam duduk at-tahiyah, dia iqamat. Allah. Depan saya tu, saya duduk sebelah Tok Imam. Tok Imam duduk at-tahiyah, dia Allah Akbar, Tok Bilal. Nak marah gini kita. Kita nak marah ke Tok Bilal. Saya lah nak marah ke Tok Bilal. Berat sungguh Tok Bilal ni. Lepas saya balik tu, jumpa dengan ustaz lain lah. Ustaz tu singgah juga. Dia kata, ustaz, saya tak berhati ke Tok Bilal di surau tu. Kenapa? Hari tu ustaz ada sebelah dia. Lepas tu ada seorang Tok Imam duduk semayang. Dia iqamat dah. Orang kata betul, saya tak berhati. Kita salah. Saya jumpa dengan Tok Bilal. Kata Tok Bilal, kenapa iqamat cepat? Dia jawab, ustaz. Tok Bilal jawab, saya kena marah dah lah ustaz. Saya iqamat lama. Orang marah saya dah. Ya Allah, kata aku silap sebelum ni. Duk marah ke Tok Bilal. Rupanya Tok Bilal kena marah orang lain dah. Tok Bilal kata, ustaz, saya kena marah dah. Ada hari tu saya iqamat lambat seminit. Orang marah saya, Tok Bilal. Dah masuk dah waktu. Kenapa tak iqamat lagi? Kena marah saya ustaz. Tapi kalau surau yang tidak besar sangat, okeylah. Biasanya surau yang buat Jumaat. Yang berlakulah saya beritahu tu yang buat Jumaat. Jadi hanya itu sahaja untuk kuliah kita dalam solat sunat witir, sambung pada akan datang. Ada soalan, ada orang tanya soalan, ustaz nak tanya soalan tentang bahagi pusaka. Dia tanya pusaka. Dia kata ayah dia meninggal dunia. Lepas tu ada tinggal motor. Motor buruk lah dia kata. Dia tinggal motor. Lepas tu ada lagi lah yang jenis-jenis jam gitu, cincin, jenis yang kecil-kecil lah. Bagaimana perlu bagi pusaka juga kah motor ayah dia, arwah ni? Dia tanya soalan. Jadi jawabnya, harta tu ada dua. Satu harta yang tak boleh alih, ataupun harta yang agak besar lah. Kita kata harta di dalam bank, rumah, tanah ni tak boleh bergerak, tak boleh alih. Satu lagi harta yang boleh alih, harta yang rosak. Seperti tadilah kita kata motor,
basikal, jam, apa semua tu lah yang boleh alih dan rosak. Maka harta tu boleh kita bahagi dengan secara bertolak ansur di kalangan adik-beradik. Tolak ansur tak apalah, mutu ni pun kita tak buat pusaka lah, kita bagilah pada adik bongsu lah. Dia pun duk jaga ayah sebelum ni, dia pun duk bawa pergi merata, pergi masjid pun dengan mutu ni lah. Jadi adik-beradik setuju bagi kat dia, tak apa, setuju. Lepas tu ada lah barang kemas sikit, ada cincin sikit apa semua. Macam mana ni, setuju tak nak bagi pada yang ni? Bagi setuju. Ada sebahagian harta tu boleh diselesai melalui persetujuan. Harta yang lain kena bagi pusaka. Harta rumah, apa ni, tanah, duit dalam bank dan sebagainya, itu kena buat faraid bagi pusaka. Yang lain tu kalau nak bagi pusaka juga, dia kena jual. Dia kena jual lah motor, jam, apa semua yang dia ada tu, kumpulkan jadi satu wang, jadi harga duit. Harga duit tu dibahagikan. Kena jual. Yang sukar tadi. Tu kena jual dan dia dibagikan harta tu. Kalau boleh tolak ansur, harta yang kecil-kecil, tolak ansur, bagi dulu dan bahagikan yang besar tadi. Bagikan. Lepas tu tanah pula dia dalam berbagai. Itu kena tolak ansur lah juga. Ada yang duduk ada tanah bendang, ada tanah depan rumah, ada tanah tu nilai harganya mahal, duduk di tempat kawasan membangun. Di situ kena tolak ansur. Agak sukar jugalah berlaku dalam masyarakat. Jadi katakanlah ada 5 geran tanah arwah ayah. Lepas tu kita pula ada 5 adik-beradik. Macam mana ni? Nak pusaka tak? Kalau semua laki-laki senang bagi. Tapi kalau ada seorang laki-laki, lepas tu 4 perempuan. Tu laki nak buat faraid. Dapatlah faraid. Kumpulkan harta tadi. Cuma nilai harta tanah tadi tak sama antara satu sama lain. Itu sukar, antara kesukaran. Jadi kena tolak ansur lah. Banyak perkara kena tolak ansur. Jadi kita menerima lah. Kalaulah adik-beradik bergaduh tentang harta, tak selesai pembahagian harta, selama itulah ayah di dalam perkuburan diseksa. Dia tak tenang kerana pergaduhan tentang hartanya. Jadi dia tidak tenang berada dalam kubur sana. Jadi kita sebagai adik-beradik, sebagai keluarga, kita banyak tolak ansur dah beri kepada yang mana yang ni boleh faraid, yang ni boleh bagi secara tolak ansur dan sebagainya. Dan selesai tu harta pusaka tu secepat yang mungkin. Jangan tunggu sehingga bertahun-tahun. Secepat yang mungkin kita bagi harta pusaka. Jadi kena ada ilmu lah, kena ada ilmu, kena ada amanah, kena ada kejujuran, barulah dapat bahagi harta pusaka. Walaupun adik-beradik kadang-kadang bila dah turun semua bagi nama dekat dia, ni ambil ke dia pula. Tentu nama ke dia. Nak ambil ke dia pula, ada duit dekat bank lah apalah. Tak nak bagi dah. Itu tak boleh lah. Kita kena ada amanah kejujuran untuk yang terbaik supaya harta kita yang ayah kita tinggal dibahagikan sama rata dan dia berada di dalam kubur menghadapi kebaikan dan ketenangan. Jadi hanya itu saja, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma zakirna minhuma nasina. Allahumma alimna minhuma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.